Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, wajah siapakah itu? Adiwara Angkasa, Assalamualaikum. Syahar Ibrahim, Assalamualaikum. Apakah saudara dengar suara saya? Kalau dengar bagi tahu, sebab hari ini seperti biasa tak ada technical, tak ada technician. Kopral Darus, Haji Ridwan, Ruby Din, Ruby, Muhammad Ali Arifin, Fuad Rahman, apa khabar Fuad? McHill, Fatin Nabila, Mustafa Ilyas, Ibrahim Cik Muda, Syed Baharudin, Saudara Azlan Yusof, apa khabar? Sebastian Omendik, salam Datuk, semoga sihat hendaknya. Waalaikumsalam. Zaini Hashim, Nazim Yusof, apa khabar Zim? Nazlina AF, ini AF ni Akademi Fantasia. Ruby Din, Laila Amira, apa khabar nak saya tu? Raja Kamal Raja Pazian, Mat Aisyam, Ambaisir, Hafazah, Abu Bakar, Mustafa Ilyas, Rusinin Gurungut, Hamdan. Rusinin tu daripada Sabah tu. Jetpick, Edeksi, Hamdan Maksum, Abu Samah dari Puchong, ya, Saudara Abu Samah. Terima kasih kerana hadir bersama dengan saya, Saudara Fuad, Saudara Nur Aslinda. Apa khabar? Di rumah tu tak hujan ke, tak mandi ke? Popcorn. Dan Wahab, Syarif Abdullah, Rosnah Abdul, Syari Nazir, Bian, ya? Rashidah Ahmad, terima kasih. Samsul Anwar, salam. Yang Maya, Makini Kamal Ismail, Farid Ismail, Wan Paklah, Raja Kamal Raza Bazian, Saudara Abdul Hamid, Saudara Husin Khaldi. Apa khabar sahabat semua? Yang mana yang tak sempat saya baca satu-satu nama itu, macam mana saya katakanlah, saya akan sentiasa melayani, menyantuni selepas usai kita punya live. Seperti biasa, hari ini saya tak berapa ada mood. Mood saya berkurangan hari ini. Kerana saya melihat bahawa semalam jumlah mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 adalah 1096. Tapi hari ini 1884. Satu kenaikan yang begitu mendadak. Dengan jumlah kematian 337. Alhamdulillah tak ramai lah yang disapa oleh maut. Tetapi jumlah itu adalah mengundang maut. 1884. Kabarnya daripada kluster teratai. Saya tak dapat detail kluster teratai itu. Bagaimanapun saya bersyukur kerana Sabah masih meneruskan trend penurunan. Daripada 512, 346, 311, hari ini 289. Di Labuan, Alhamdulillah, tiada jangkitan, semalam 13. Di Sarawak juga, hari ini, Alhamdulillah, warga Sarawak, tak ada jangkitan. Di Kedah, ini susah hati juga saya. Sebab daripada semalam 12, hari ini naik 36 orang. Di Penang, ada penurunan daripada 15 kepada 12. Di Perak ni lah yang serio sikit yuk. Yup. Jangan main ayo. Kata orang Perak. Nanti Raban Tevin semuanya. Sebab di Perak semalam dia ada trend peningkatan, ya. Daripada 2 dia naik 29, dia naik 55, hari ini naik sejumlah 81 orang. Jadi berusahalah orang Perak, yung supaya kita penjarakan sosial dan berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19 ni. Sebab Perak tu jauh daripada pusat pakar untuk hospitalnya di Kuala Lumpur, di Sungai Buloh dan sebagainya. Ya, jadi saudara, kalau ada kesempatan, pesan pada kawan-kawan semua. Kalau tak ada buat apa, di rumah ajalah. Tak payah merayap-rayap, yung. Di Selangor hari ini yang tidak sebab saya duduk di Selangor. Hari ini jumlah jangkitan di Selangor semalam 603, sebelum tu 402. Dia juga macam di Perak ada trend kenaikan. 402 kemarin, semalam 603, hari ini 1203 orang. Jadi saya besar kerana keluarga saya boleh katakan semuanya berada di Kuala Lumpur. Anak cucu semua ada di sini, isteri semua ada di sini. 1203 orang di Selangor.
Jumlah di Selangor sudah meningkat, jumlah terkumpul 10,955. Dan di Kuala Lumpur juga semalam 30, tapi hari ini 196. Jadi kepada warga Selangor, warga Kuala Lumpur, dalam musim hujan ni duduk di rumah ajalah. Tak payahlah nak keluar dan sebagainya. Jadi sebab itu saya kata santunilah, rawatilah cinta kasih sayang saudara dengan keluarga dalam musim-musim Covid sebegini. Di Putrajaya 1, semalam 1, hari ini 1 juga. Negeri Sembilan juga, semalam 29, hari ini naik 41. Di Melaka alhamdulillah, saudara Rusli, semalam di Melaka 5, tapi hari ini tiada jangkitan dilaporkan. Di Johor juga meningkat, semalam 9. Jadi trend di Melaka ni saya tengok, saya lihat 15 4 hari dulu, kemudian dia turun 9. Kemudian dia naik balik 33. Kemudian dia turun 9. Hari ini dia naik balik 15. Itu trend di Johor, turun naik grafnya. Tetapi alhamdulillah hari ini masuk hari yang ke-20. Warga Pahang hebat, kukuh, kuat, kerana hari ini juga di Pahang sifar COVID-19. Begitu juga di Terengganu. Terengganu dah masuk hari ke-5. Jadi jumlah keseluruhan di Terengganu cuma 234 saja. Cuma di Kelantan, 19 dia turun 8, hari ini naik 9. Hari ini 9 orang di Kelantan. Di Perlis juga sangkut lagi seorang. Jadi semalam 1, hari ini 1. Jadi Perlis masih tidak dapatlah mengekalkan kejuaraannya sebab telah dipotong oleh Pahang. Jadi kita mengalu-alukan dan kita meraihkan teman-teman di negeri-negeri yang mampu untuk memutuskan jaringan COVID-19 ni. Besar kita sebab keadaan gini akan mengganggu ekonomi, mengganggu pergerakan dan mengganggu fikiran kita dalam suasana yang tidak menentu ini. Jadi tambah-tambah lagi hari ini sekarang ni sudah ada hadir musim hujan dan musim banjir. Saya tengok laporan banyak tempat sudah naiki air, hujan di sana sini, di Kuala Lumpur, di Selangor pun hujan. Sebab bila datang musim hujan, COVID-19 ni dia lebih mudah berjangkit. Kepada warga di kementerian yang bertanggungjawab dari hal ehwal masyarakat, kebajikan, rakyat dan sebagainya, janganlah ambil mudah. Turunlah ke gelanggang sekarang. Berilah bantuan apa yang patut. Sebab saya lihat Ustaz Abid Liu begitu cukup prihatin beliau. Ustaz Abid Liu dah turun, memberi bantuan, dia bawa tilam, dia bawa selimut, dia bawa makanan. Tapi masalahnya nanti besok, orang kutuk dia pula. Dia bukan wakil rakyat, dia bukan ahli politik, dia menjalankan tugas ataupun melaksanakan sebaik mungkin. Jadi saya berkeyakinan bagi Ustaz Abid Liu, pada dia adalah prinsipnya tangan yang di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Jadi saudara, kalau mahu rezeki kita melimpah ruah, kita kena banyakkan bersedekah. Alright, saudara, itu laporan COVID dan juga kedudukan banjir. Saya berseru kepada warga-warga di kementerian yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal masyarakat, turunlah, bantulah rakyat dalam keadaan begini, dalam keadaan ekonomi pula tu yang begitu teruk. Daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada bahawa baginda Rasulullah SAW pernah berdoa, katanya dia terdengar baginda Rasulullah SAW pernah berdoa. Antara isi kandungan doa Nabi Muhammad SAW, dia kata, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-iffah, iaitu terhindar daripada perbuatan tidak baik, dan kecukupan, iaitu tidak meminta-minta. Ini adalah hadis riwayat Muslim yang ke-2721, statusnya hadis sahih. Jadi pengajaran daripada itu, Rasulullah SAW mengajar kita berdoa, apa-apa pun kita serahkan kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah, kerana tiada seorang pun yang mendapat hidayah melainkan hanya Allah saja yang memberikan hidayah. Hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Siapa saja yang dipilih untuk mendapat hidayah, maka dia akan mendapat hidayah. Jadi saudara perlu berdoa sentiasa. Kita minta hidayah kepada Allah agar dibimbing untuk mengukuhkan keimanan kita, meningkatkan amal soleh dan tutur bicara kita serta akhlak yang baik dalam menghadapi pelbagai masalah dunia dan akhirat. Jadi jika seorang yang menginginkan agar dirinya diberi hidayah untuk menjadi seorang Muslim yang baik, bertakwa, dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan selamat, hati yang damai dan terhindar daripada perbuatan yang buruk, maka mintalah hanya kepada Allah SWT.
bukan kepada yang lain. Kerana Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan afaf bermakna menjauhkan dan menahan diri dari perkara yang tidak diperbolehkan. Sedangkan al-qina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak perlu pada apa yang ada di sisi manusia. Jadi berdoalah. Hanya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, seperti doanya jangan lupa ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-ifah, iaitu terhindar daripada perbuatan yang tak baik, dan al-ghina, kecukupan serta tidak meminta-minta. Sebab Rasulullah mengajar kita 4 perkara, iaitu al-huda, iaitu petunjuk dalam ilmu dan amal, at-taqwa, iaitu sentiasa berwaspada dan berhati-hati agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, al-afaf, iaitu dijauhkan dari perkara yang diharamkan seperti zina dan seumpamanya, dan al-qina, iaitu dicukupkan oleh Allah dari apa yang ada di sisi manusia dengan sifat qanaah, selalu merasa cukup ketika Allah memberikan harta sedikit ataupun banyak. Ayo saudara, mari kita berdoa. Hanya dengan doa sajalah yang dapat menentukan kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Ingat, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini hadis ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih, dan saya memanjangkan kita berkongsi setiap hari. Okey saudara, usai Covid, usai sabda junjungan, ini kita masuk e-commerce kejap. Ya, masuk e-commerce kejap. Sebab itu saya kata berkali-kali, kalau saudara semua ada barang yang nak diiklankan, nak diwawarkan, berhubunglah. Sama ada saudara boleh berhubung dengan anak saya Al-Azhar 011-330-41241, ataupun dengan menantu saya Siti Farahah 017-711-4300. Berhubunglah dengan mereka. Sebab saya ni kalau telefon kadang-kadang saya tak jawab, sibuk sangat. Jadi bagaimanapun, dalam wall saya, dalam saya punya Amir Hijaz Fair ni, as the wall lagi, itu iklan barang-barangan. Jadi saudara juga boleh masuk dalam wall itu, berhubunglah mereka. Tapi jangan lupa, musim hujan-hujan begini, sedap makan dendeng manis Siti Farahah. Ni sambil kita duduk di rumah, tak ada buat apa bersama keluarga, kita makan nasi, atau kita makan moy, ataupun kanji, ataupun porridge. Bahasa orang kota dia kata porridge. Itu makan dengan dendeng manis Siti Farahah. Boleh juga kita makan dengan roti, ya. Dan sambil itu baca buku. Bukunya saya tulis. Itu buku dari penjara, iaitu dari cetakan hidup Allahyarham Datuk Abdul Idris, serta Rahsia yang Terpendam, kisah perjuangan politik yang bawa mulia Tengku Razak Hamzah. Sambil-sambil itu boleh makan kuih bahulu berdal, ataupun makan renang tok. Itu kena tanya dengan Al-Azhar 011-330-41241. Renang tok dengan bahulu berdal ni kena tempoh 2 hari lah. Sebab nak buat itu dia tak boleh buat banyak-banyak. Ini per order. Kemudian yang ada tu biasalah, iaitu keripik-keripik halia, keripik tempe, bawang putih, peria. Ini untuk duduk santai-santai. Okey, saudara? Sambil-sambil itu, untuk menghadapi musim-musim banjir begini, jangan lupa susu C2 Joy. C2 Joy ini saya sendiri minum, alhamdulillah, semangatnya kukuh, mudah cepat tidur, bangun dengan sihat. Ini produk Azhar Aziz Zainal daripada Jalan Kaki Bukit, Besri, Perlis. Produk ini adalah keluaran syarikat Orga Bio Manufacturing Sedang Berhad di Bandar Klasik Kesuma Teknopark Beranang, Selangor. Saudara boleh berhubung dengan saudara Azhar Rizal 010-4355-484. Azhar Rizal 010-4355-484, ataupun saudara Mus 009-835-6690. Jadi untuk dengan saudara Mus ni, untuk saudara yang tinggal di Sabah dan Sarawak ataupun di Brunei, saudara Mus 019-835-6690. Itu susu C2 Joy colostrum. Saya dah makan, saya dah minum, alhamdulillah. Cuma tak bolehlah makan banyak. Halimah Hashim, salam Datuk, sihat selalu dan bahagia selalu, alhamdulillah. Tenang, minum susu ni boleh tidur awal. Dan hari ni atas meja saya ni penuh.
hantaran. Ni satu. Macam orang Minang. Buah-buahan. Ada buah limau. So ni buah limau ni. Kemudian ada buah pisang kaki. Ada lai, ada apple. Atas meja saya ni penuh ni. Ni. Banyak ni. Sambil-sambil itu saya makan lagi. Ya, ini lagi ni. Itu apa ini, grapes ataupun anggur. Yang ini yang saya pelik ni, tak pernah saya jumpa dalam hidup saya, iaitu strawberry apple. Rasanya manis, tapi seperti apple juga. Kalau saudara nak, itu untuk Lembah Kelang, bukan di luar kawasan Lembah Kelang. Di luar kawasan Lembah Kelang berurusanlah dengan saudara Syauqi macam mana beliau nak menghantarnya, sebab ini dia import direct daripada luar negeri dan harganya lebih murah. Kelasnya AAA, dia punya grade, boleh berhubung dengan Syauqi 012 357 5703 012 357 5703. Okey saudara, itu bab e-commerce. Sebelum saya nak mulakan ini, 2 hari lepas saya menerima satu pantun kiriman daripada sahabat saya, sahabat perjuangan semasa kami sama-sama dalam pergerakan pemuda UMNO dahulu. Itu saudara Jamil Idris. Beliau berhati waja. Satu orang yang sentiasa kata muda dan ceria. Usia dah 60 lebih, tapi ceria, suka berlawak dan sebagainya. Datuk, cerita apa malam ni cerita kita debar di Parlimen. Saya nak baca pantun dulu. Pantun kiriman saudara Jamil Idris itu, kalau nak tahu pedasnya lada, ambillah satu di dalam kuali, biar terpacak keris di dada, untuk berundur pantang sekali. Hebat saudara Jamil ni, dia punya pantun. Kata-katanya itu betul menggetarkan semangat kita. Adam Abdullah, buah petai Datuk. Buah petai kena jadi Tuan Mahathir. Kemudian perangkap kedua, sedap sungguh sambal tumis kalau dibuat sambal tenggiri. Rakyat bukan menjadi pengemis, hanya nak minta duit sendiri. Itu saja kiriman saudara Jamil. Dia kata rakyat bukan nak jadi pengemis, hanya nak minta duit sendiri. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Kita mulakan perbincangan kita malam ini. Saudara sila like agar teman-teman semua boleh share. Jangan lupa, sebab pencerahan ini untuk semua. Tak ada pun kena bayar apa semua. Cuma tekan je like or share, memberikan saya semangat untuk bercerita, untuk memberi pencerahan apa yang berlaku sepanjang hari ini, sama ada di Parlimen ataupun pergerakan ataupun suasana politik tanah air. Tajuk malam ini adalah menanti debar di Parlimen. Ialah lagi 2 hari lagi, berdebar lah semuanya. Bagaimanapun, sesuatu yang agak mengecewakan kita, sepanjang hari ini tadi, perbincangan di Parlimen tidak lagi menyentuh soal kumpulan wang simpanan pekerja. Amat mengecewakan. Hari ini beberapa orang menteri hari ini bercakap, termasuklah Menteri Undang, Menteri Ekonomi, Datuk Mustafa Muhammad juga bercakap, Menteri Perdagangan, Menteri Kanan lah. Tak ada. Sama ada Azmin Ali ke apa semua menjawab soalan, lepas itu habis. Masih lagi tertangguh isu kumpulan wang simpanan pekerja. Itulah saya katakan, sebenarnya apa mereka nak? Apa sebenarnya mahu mereka? Apakah mereka masih lagi mahu mempermainkan perasaan rakyat? Begitu juga dengan moratorium. Tak ada. Tidak ada pengesahan. Mungkinlah ini tegaan saya dan doa saya, harapan saya sebenarnya. Saya berdoalah supaya 2 hari lagi sebelum pengundian dilakukan, kita mendoakan agar supaya Menteri Kewangan Tengku Zafrul, beliau akan menggulung segalanya nanti itu. Mungkinlah waktu itu beliau akan mengumumkan, mudah-mudahan untuk melegakan kita. Tapi perlu apa ditunggu? Ini bukan masalah bajet, ini bukan masalah kewangan negara, ini masalah antara peminjam dengan bank, antara pencarum dengan kumpulan yang simpanan pekerja. Dan dalam keadaan sekarang hari ini, hujan dah datang, banjir dah datang. Rakyat nak makan apa ni? Apakah mereka yang berada di anjung kuasa Seri Perdana tidak memikirkan soal rakyat? Itu yang saya sedihkan sangat. Tengok hujan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang bukan saya sedih, saya geram pula tu. Mau saya kerjakan seko-seko. Bukan seorang-seorang dah, panggil seko-seko. Faham sajalah. Kalau saya panggil seko-seko tu, bukan seorang-seorang. Sebab satu benda yang tak susah sangat. Apalah salahnya tadi Menteri Ekonomi Datuk Mustafa Muhammad mengumumkan
Saya sebagai Menteri Ekonomi nak mengumumkan begini. Kenapa nak tunggu kalaupun ada pengumuman itu dibuat oleh Menteri Kewangan? Apalah salahnya hari ini? Sama ada peringkat soal jawab di Parlimen ataupun hari ini Menteri ada pukul 11 ke atas tadi itu, Menteri memberi penjelasan, menjawab isu-isu yang dibangkit oleh setiap wakil rakyat. Sebab sepanjang 3 hari ini adalah rakyat, wakil rakyat tak boleh bercakap dah, tak boleh berbahas soal apa bajet. Tetapi Menteri akan memberi jawapan. Adalah pencerahan itu, ini dan sebagainya. Cuma yang agak sedikit melegakan, tapi bukanlah satu benda yang melegakan, tetapi bolehlah dalam keadaan sekarang ni, bolehlah. Sedih saya tengok, susah betul lah kita rakyat ni. Apabila satu kenyataan daripada bank Melayu Banking, Maybank. Maybank dia kata bahawa pelanggan yang memerlukan bantuan kewangan masih boleh menghubungi bank untuk berbincang. Dapat belum pasti lagi tentang pakej bantuan pembayaran balik yang paling sesuai untuk memenuhi keperluan kewangan, katanya. Ini sejajar dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Kewangan. Masih lagi bersasar lah. Mereka tidak tahu bahawa kehidupan rakyat sudah tidak tersasar lagi. Ini yang saya rasakan tak baiklah dia orang buat begitu pada rakyat. Kenapalah mereka yang bergelar menteri masih nak mempermainkan, masih melengah-lengahkan. Jadi kita tunggu ni macam buah tak gugur. Jadi rakyat ni mau dijadikan seperti pengemis. Ini apa saudara Figurian Fellow, dia kata apa? CEO Kepulauan Sarawak sendiri kata kena jual aset untuk bagi pencarum keluarkan duit. Dia soal kau nak jual aset, kau nak buat apa kau punya hal. Datuk Seri Najib dah bagi cadangan, ya, kerana datang daripada Seri Najib yang dibenci sangat-sangat oleh Tan Sri Muhyiddin dan kumpulan menteri-menterinya, maka tak nak boleh pakai. Datuk Seri Najib bagi cadangan, itu melalui pengalaman beliau sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Dia kata ambillah dengan nilai sejumlah 40 bilion tu, serahkan bond yang dimiliki oleh kumpulan wang simpanan pekerja kepada Bank Negara. Jadi Bank Negara boleh mencairkan. Besok kalau ada duit, esok belilah balik. Kalau duit dah boleh, kenapa nak tunggu jual aset dan sebagainya? Sebab itu saya kata sudah sampai masanya kerajaan harus melakukan forensic auditing, iaitu audit. Masa dikira berapa banyak duit APF, ke mana perginya, di mana pelaburannya, kenapa dibuat begitu, siapa buat kelulusan. Ini perlu ada kertas putih. Sebab kita melihat bahawa ada sesuatu yang seperti tak kena di kumpulan wang simpanan pekerja. Apakah pelaburan-pelaburan mereka selama hari ini pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko yang tinggi. Sedangkan wang simpanan pekerja ini dari pencarum yang dicarumkan oleh pekerja dan juga majikan adalah untuk masa depan mereka. Wang ini perlu dijaga, kalaupun mahu dilaburkan, hendaklah dilaburkan dalam bentuk bon-bon kerajaan. Kalau ada pun projek, biarlah projek-projek kerajaan. Bukan kita melabur di England. Dengar kabarnya ada pelaburan di luar negara. Itu tak sepatutnya berlaku. Kenapa kita meletakkan risiko yang begitu tinggi pada wang-wang pelaburan? Kabarnya, saya dengar, saya tak tahu. Sebab saya kata perlu ada forensic auditing. Kabarnya ada juga wang kumpulan wang simpanan pekerja dilaburkan melalui bon-bon yang tidak wujud. Ada berlaku penipuan, ada sindiket. Katanya, saya tak tahu. Saya dengar begitu, takkan ini berlaku. Jadi kita menzahirkan bahawa kerajaan harus melakukan forensic auditing account. Satu tindakan untuk melakukan audit. Setiap sen wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja ini perlu dilihat satu persatu. Jadi saudara Syahid Ismail, kalau permintaan rakyat ni tak ditunaikan, insya-Allah rakyat akan ajar dalam PRU 15. Saudara Syahid Ismail, bukan saja rakyat akan ajar, saya ingat seluruh warga kita. Seluruh warga yang cinta damai. Mereka bukannya mereka bukan minta duit daripada kerajaan, yang saya katakan. Memang dalam pada sebulan dulu saya ada persoalan tanya pada saya, tu kalau pakai duit EPF dulu boleh tak boleh. Saya ingatkan waktu itu kerajaan punya wang. Saya kata sepatutnya masalah rakyat pada kerajaan akan tunggu. Sedangkan duit EPF ni duit simpanan masa depan. So masa itu saya kata saya tak setuju lah pada masa itu. Itu sebulan lepas. Tetapi bila melihat tidak ada langsung rangsangan daripada kerajaan, bantuan dan sebagainya, dan apabila Tok Najib menzahirkan pandangan itu, saya fikir-fikir ada logikanya. Jadi betul juga, ada kata itu yang saya perjuangkan.
Jadi bukanlah artinya saya mau menjadi seorang yang hipokrit. Kita melihat yang terbaik untuk rakyat. Apa yang terbaik untuk rakyat. Tapi orang nak kata apa pun katalah. Sebab itu saya kata ruangan ini, you must be agree to disagree. Saudara mesti bersedia untuk bersetuju dan tidak bersetuju. Kalau saya silap, saya mohon maaf. Saya begitu orang saya. Sebab saya kata, saya mohon maaf secara terbuka. Kerana pada sebulan dulu saya ingatkan bahawa wang kerajaan masih banyak. Tak tahu dah keadaan sekarang begini jadinya. Susahnya rakyat nak dapat bantuan. Sekarang ni bukan bantuan daripada kerajaan. Duit sendiri, tabung sendiri pun tak dapat. Itu yang buat saya marah. Itu yang saya serang habis-habisan. Bukanlah saya nak menegakkan benang masa. Tidak. Jadi sepatutnya pimpinan kerajaan harus melihat. Dan saya mahu kalau boleh diadakan forensik auditing. Mereka yang bertanggungjawab. Mereka sebagai CEO kepada kumpulan wang simpanan pekerja. Sama ada mereka yang dulu ataupun sekarang. Sekarang ni Tengku Khairil ni satu hal. Okay. Yang sebelum dia pun. Syaril apa nama. Atau sebelum dia juga. Mereka perlu dibawa ke muka pengadilan. Kalau berlaku kecurangan dalam pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau tak ada kecurangan, tak apalah. Tapi perlu disiasat. Kenapa wang itu dilaburkan? Mungkinnya, contoh, untuk lebuh raya. Kenapa kau nak campur tangan soal lebuh raya? Itu tak ada kena-mengena. Kalau itu dana-dana yang berupa bond kerajaan, okey. Itu ada jaminan 100%. Kalau syarikat, belum pasti lagi. Macam mana apa yang berlaku yang saya sebutkan 5-6 malam dulu, saya kata, saya dipahamkan. Ada pelaburan berlaku di India. Pelaburannya lain tak ada, buat baju dalam wanita, dengan baju dalam dan seluar dalam wanita. Apa kejadahnya kau nak melabur sampai ke India? Sedangkan kita di Intan tu ada KL apa? Kelly girl apa? Kelly. Ada Kelly membuat pakaian dalam dan sebagainya. Laburlah tempatan. Kalau kamu yakin, tapi kenapa kau bawa duit keluar ni? Ini duit rakyat. Bukan sembarangan boleh diambil. Walaupun dah ada dalam bajet, tapi tak bolehlah sembrononya. Ini keadaannya ya, saudara. Jadi bila saya lihat daripada sehingga hari ini, cuma Maybank dan sebelum tu Hon Leong saja bank yang bersetuju untuk memberi moratorium. Bank-bank lain masih sepi, masih menunggu. Bank ni dia tunggulah. Bagaimana dengan institusi keuangan yang lain sebagaimana yang dizahirkan oleh Presiden UMNO Dr. Zahid Hamidi dalam ucapan beliau hari Khamis lalu. Beliau menjelaskan selain daripada pihak bank adalah institusi keuangan yang berlesen, yang bagi lesennya kerajaan. Takkanlah kerajaan tak boleh bagi tahu pada dia, sekarang ni jangan kutip dulu. Kalau ada berlaku kerugian dan sebagainya, bincang dengan Kementerian Keuangan, bincang dengan Bank Negara. Sepatutnya begitulah. Apakah ada tembok untuk tidak boleh berbincang antara pegawai-pegawai ataupun syarikat-syarikat ini dengan Kementerian Keuangan? Jadi saya tak tahulah ke mana fokus pemikiran mereka yang berada di anjung kuasa di Kementerian Keuangan. Jangan fikir soal bajet ni, bilion nak buat itu, pelaburan bilion. Tadi saya dengar Azmin Hadi kata, 112 bilion, 120%. Mana benarnya? Soalnya jangan bercakap lah. Kita tak mau dengar benda tu. Rakyat tak nak dengar. Yang rakyat nak tahu besok aku nak makan apa. Hari dah hujan. Banjir dah datang. Covid menyerang di Selangor. Aku tak ada lain. Aku susah sekarang ni. Tak saya cerita lah. Ini seperti saya datang ke rumah saudara. Saya pun datang. InsyaAllah. Saudara minta pinjam kat saya. Duk, pinjam duit duk. Okey, tak ada masalah. Kita akan menimbangkan. Ni tahulah, I punya duit berada dalam bank itu. Bank ini ada 500 bilion. Esok I nak buat projek. Orang tak nak dengar lah kau punya projek. Rakyat kata ni semua baral punya hal ni. Kata, aku yang lapar sekarang ni. Rakyat sedang lapar. Berilah sesuatu pada rakyat. Kalau masalah kumpulan wang simpanan pekerja, duit mereka dalam tabungan dan hutang mereka dengan pihak bank, kapun kamu tak boleh tangani, macam mana kamu nak tangan nak bercakap soal berbilion-bilion? Di mana letaknya keyakinan kita? Saya tidak yakin benda itu boleh sukses. Yang kita dengar, PAM, pegawai immigration ditahan oleh SPRM. Gaji KP19 apa, boleh ada Rolls Royce dan sebagainya. Itu kita dengar. Ini keadaannya. KZT apa cerita? KZT apa cerita? Saya tak mau mula sebab saya terus terang saya beritahu. Sesuatu yang saya tidak tahu, saya dah detail.
Macam saya sentuh tadi, yang saya dengar-dengar, itu saja. Lebih tak boleh, sebab ini menyangkut soal libel. Sebab saudara kena ingat bahawa saya, latar belakang saya sebagai wartawan. Sebab kita wartawan ini menceritakan yang benar. Tiada yang benar, melainkan yang benar belaka. Tak boleh buat-buat kerja ni apa persepsi, tak boleh. Kalau benda itu jelas, kita jelas. Kalau itu yang laporkan, saya melaporkan saudara. Itu tujuan saya. Saya tidak mahu terlibat, terjebak dalam isu-isu yang menyangkut soal persepsi. Muhammad Ismail apa ni? Kita jangan buat kenyataan yang CEO kepala itu tak betul. Banyak perkara yang perlu dilihat dari yang tersurat. Dalam pengurusan kepala zona, CEO mungkin ada alasan dan bagi peluang pada SPRM untuk buat forensik audit. Itu saya setuju. Nah, sebab saya kata, saya setuju. Cumanya saya katakan, dalam keadaan sekarang ni, kalau kamu sebagai CEO, kamu buat kenyataan-kenyataan berbau politik, buat apa? Perlu apa kamu kata kita perlu menjualkan aset? Tak payah cerita. Kami tak nak tahu. Sebab duit kami kat situ. Dah kami simpan duit dalam tu. Kamu dah melabur pada itu. Nak bagi tahu, tunggulah sekejap. Aku nak jual balik aku punya Itu bukan alasan, sebab jumlahnya bukan sikit. Jumlahnya hampir 1 triliun. Yang perlu diasingkan hanya lebih kurang 40 bilion. Takkan itu pun tak boleh buat. Cuma ini mengundang masalah, mengundang persepsi rakyat bahawa semua wang-wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu sudah dilaburkan. Mungkinkah pelaburan itu koput? Itu masalahnya. Ini yang perlu kita lihat. Jadi mereka yang bertanggungjawab mengendalikan tabungan ini, tabung daripada simpanan rakyat, simpanan pekerja dan sarup oleh majikan sebagainya, perlu telus. Tak boleh lagi nak menyembunyi sebagainya. Sebab itu perlu ada forensic auditing account. Dan kalaulah pemimpin terdahulu di kumpulan wang simpanan pekerja itu melakukan malpractice atau sesuatu yang tak betul, tak ada kecurangan, maka perlu dihadapkan mereka. Mereka perlu bertanggungjawab. Jangan perut mereka kenyang, jangan poket mereka kenyang. Sebab kalau kumpulan wang simpanan pekerja tidak menerima caruman daripada syarikat itu ada dendanya, kena denda. Ini bukan main-main. Ada banyak syarikat diheret ke mahkamah kerana tidak membayar caruman. Ada syarikat yang ditutup dan dimufliskan kerana tidak melakukan caruman. Artinya kalau tidak dicarum kumpulan pemotongan gaji dan caruman syarikat, maka itu merupakan satu jenayah yang boleh dihadapkan ke mahkamah dan dihukum jail, penjara. Begitu seriusnya kerajaan mahu mempertahankan kumpulan wang simpanan pekerja ini. Tapi bila dah terkumpul sebegitu banyak, dari segi ikut apa yang disebut, saya tak ada secara detail dalam depan saya, tapi saya memetik kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau sebagai mantan Perdana Menteri, kalau tak nak cakap dan tak percaya cakap, dia nak percaya cakap siapa lagi? Sebab beliau tentulah tahu. Dan beliau juga adalah mantan Menteri Kewangan. Tentulah beliau tahu bila dia kata ada 950 bilion, kata dia. Dan mungkin juga ada dalam laporan di dalam kertas parlimen. Jadi saya quote itu bukan daripada saya. Saya menyebut, kalau 950, takkan tak boleh ambil 10%. Kalau 10%, 95 bilion. Ini tak sampai 5% saja. Cadangan dia itu ambil bond. Kalau perlu wang itu sudah terikat dengan bond, ambil bond itu, jual ke bank negara. Mudah saja. Jadi sebab saya kata, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Begitu juga dengan moratorium. Jadi saudara, salam moratorium. Okey? Saya lebih tu tak boleh nak ulas. Ulas nanti saya jadi panah darah. Saya melalut. Saya akan mengeluarkan kenyataan kata-kata yang tak sedap didengar. Kita ni dah musim-musim hujan ni. Jadi kita kalau boleh, kita nak berprasangka baik. Cuma kita tuntut supaya mereka yang mentadbir perlu melakukan pentadbiran dengan tulus. Jangan ada meletakkan vested interest, sebab mereka dibayar gaji dengan besar. Gaji mereka lebih besar daripada apa terima oleh rakyat. Sir Rais Haris, Datuk, Rais tadi kata apa? Datuk dah frah dengan cerita pasal duit di sini. Ulah tentang isu lain lah pula. Betul, saya nak pergi situ. Saya teramat kecewa. Terpulanglah pada rakyat untuk memikirkannya. Kita tunggulah sehari dua hari lagi. Now, saya menerima satu pertanyaan daripada saudara Azli Arbi. Tadi masuk dalam wall saya, dia bertanya. Dia tanya pada saya,
benarkah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali terlibat di kalangan 6 orang Tan Sri mahu menjatuhkan Datuk Seri Najib? Kerana ini ekoran daripada statement kenyataan daripada Raja Petra. Okey, saya sepanjang pengetahuan saya, kasih sayang Yang Berhormat Mulia Tengku Razali pada Datuk Seri Najib is beyond, melangkaui sebagai seorang bapa pada anak. Jadi saya rasa tak kalah dia sebab buat begitu. Mungkin dia tahu gamanya tapi dia diam. Kerana pada dia, hubungan dia dengan Tun Razak bukan satu hubungan satu hari. Macam yang saya nyatakan dulu, ibu pejabat pentadbiran kerajaan negeri Pahang dilipis bila beliau nak datang ke Kuala Lumpur bersama dengan ayahandanya yang juga Menteri Besar Kelantan. Mereka akan bermalam di kediaman Tun Razak. Daripada zaman itu, zaman sebelum merdeka lagi, sampailah bila kita merdeka, Tun Razak jadi Timbalan Menteri, Tun Razak jadi Perdana Menteri, hubungan kekal. Dan saya melihat ini jelas ya, kita tengok di sejarah, tak bolehlah kita hukum begitu saja. Sebab Yang Berhormat Mulia Tengku Razali dengan Datuk Seri Najib ni macam anak dia, macam keluarga dia. Sebab itu bila Datuk Seri Najib balik daripada London, Tengku Razali mengambil dia sebagai pembantu khas di Petronas. Ini realiti. Orang yang didevelopkannya, orang yang diasuhnya untuk sebagai pemimpin masa depan. Kemudian apabila berlaku tragedi Allahyarham Tun Razak meninggal dunia 1976, dialah orangnya yang mencadangkan kepada Tun Hussein On supaya pengganti di Pekan itu, pilihan raya kecil Pekan, diberi pada Tun Najib. Hussein On tak setuju. Dia pujuk Hamzah Abu Sama sebagai ketua perhubungan UMNO Pahang. Pujuk, maka bolehlah. Akhirnya Hussein On setuju terima, maka Datuk Najib bertanding sebagai ahli parlimen Pekan sejak daripada 1976. Menang kawasan itu, dilantik sebagai Timbalan Menteri Kewangan, yang kebetulan beliau adalah Menteri Kewangan. Begitulah Tengku Razali mendidik dan mengasuh Datuk Seri Najib. Cuma mereka terputus hubungan bila Datuk Najib jadi Menteri Besar di Pahang. Tapi hubungan masih berkekalan. Sebab itu, apabila Allahyarham Tun Razak, kena ingat, Allahyarham Tun Razak, waktu Allahyarham meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan apa-apa getah. Sedih. Ini perjuangan-perjuangan terdahulu. Tak ada getah ditinggalkan. Rumah pun tak ada. Akhirnya Tengku Razali mencadangkan pada Tun Hussein On supaya rumah di Jalan Silon itu dihadiahkan kepada Tun Rahak sebagai mengenang jasa. Dan ini saudara boleh boleh baca dalam handset di Parlimen yang dibacakan oleh Tun Hussein On waktu itu sebagai pemangku Perdana Menteri. Sebagai mengenang jasa Tun Razak, maka sebuah rumah di jalan Silon itu dihadiahkan kepada Tun Rahak. Ini cadangan Tengku Razali. Kemudian Tengku Razali menyimpan wang Tun Razak. Antara yang disimpan adalah hadiah Max CC. Max CC itu adalah wang hasil daripada hadiah Max CC Filipin. Dia dulu ada, kalau satu pemimpin terhebat, ada Max CC ini memberi anugerah. Jumlah wang itu 50,000. Itulah yang diserahkan oleh Tengku Razali pada Tun Rahak. Dia tak mungkin Tengku Razali akan bermusuh atau membenci Datuk Seri Najib. Saya tidak menolak bahawa Tengku Razali ada berhasrat untuk menentang Datuk Abdul Hamid Badawi. Dan saya terlibat. Itu saya boleh cerita. Saya terlibat berkempen. Kerana waktu itu, kali pertama Pak Lah jadi Perdana Menteri, tak kacau. Okay? Tapi bila masuk penggal kedua, kita melihat berlakunya kepincangan di tingkat 4. Yang orang cakap the fourth floor boys. Berlakunya kepincangan. Orang yang Mr. Clean, yang kita rasakan clean man, tidak begitu clean dilihat. Kerana tingkat 4 itu ada menantunya. Maka Tengku Razali mengambil keputusan, kalau ini keadaannya, kita lawan. Maka saya terlibat. Kita berkempen, saya pergi ke Johor, saya pergi ke Kelantan, saya pergi ke Pahang, saya pergi ke Kedah. Untuk Tengku Razali lawan Pak Lah. Tetapi apabila Pak Lah waktu itu menarik diri, mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan kepada Datuk Seri Najib, dengan sendirinya Tengku Razali tarik diri. Dia kata tak payahlah tu, biarkanlah Najib. Sebab bagi kita tak mau Pak Lah. Jadi sebab itu saya kata tak mungkin beliau terlibat. Tapi mungkin beliau tahu banyak benda. Tapi beliau tak terlibat untuk menjatuhkan dan sebagainya. Bukan. That's not him. Begitu juga dalam pertandingan Presiden UMNO.
3 kali pertemuan beliau dengan Presiden UMNO. Waktu itu Datuk Zahid jadi pemangku. Tak ada. Tapi bila ramai orang datang, saya boleh sebutkan antara orang yang minta supaya Teguh Razali bertanding sebagai Presiden UMNO, termasuk Khairi Jamaluddin, Hishamuddin Tun Sin On, Hamzah Zainuddin yang sekarang ni di tim apa dengan Tan Sri Muhyiddin, Datuk Johari, Mahathir Khalid, Datuk Khalid Nordin, lebih kurang 15 orang datang ke pejabat Teguh Razali minta Teguh Razali bertanding. Itu pun dia masih lagi belum buat keputusan. Lalah kali dia tak apalah. So dia bagi tahu pada Saudara Najib pergi hantar borang ni isi. Mereka dia tak serius pun. Kerana dia dah janji dengan Datuk Zahid kita pegang lah. Tapi akhirnya ternyata mereka suruh Datuk Teguh Razali bertanding ini kerana mereka ada agenda. Orang yang beria-ria nakkan Datuk Teguh Razali bertanding, Khairi Jamaluddin. Tapi Khairi Jamaluddin juga bertanding Presiden. Itu saya kata, mana letaknya kejuruan politik dia orang ni? Rupanya melihat supaya pertandingan itu, kalau Teguh Razali bertanding, undi yang ada pada Datuk Zahid Hamidi boleh ditarik kepada Teguh Razali. Jadi KJ boleh menang. Itu dia punya percaturan. Saya tak tahulah, ini bukan fakta ya, ini yang apa saya. Tetapi bila saudara mengatakan beliau terlibat antara 6 orang Tan Sri itu sebagaimana nyatakan oleh Raja Petra, saya tak tahu. Keyakinan saya tak tahu. Saya berbual dengan Teguh Razali, dia cakap, dia kata, biarlah kalau Teguh Razali ni bukan orang suka menjawab. Dia bukan retaliate. Itu dia punya ni. Masalah sekarang ni, satu lagi ni, tular pula surat Teguh Razali kepada Speaker Dewan Rakyat. Surat ini pada hari Jumaat yang lalu saya berjumpa dengan beliau. Saya kata, macam mana kedudukannya? Cuma dia menzahirkan kepada saya. Saya kata kalau gitu aku buat statement lah. Aku buat kenyataan akhbar lah. Dia kata tak perlu. Dia kata jangan turun keadaan. Dia kata. Tapi apa yang perlu, saya mempertikaikan legitimasi, keabsahan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saya yakin surat itu memang datang dari Teguh Razali kepada Speaker Dewan Rakyat. Tapi tidak ada diikuti dengan kenyataan akhbar, kenyataan media. Sebab berdasarkan surat itu bertarikh 19 November. Jadi kerana bagi Yang Mulia Teguh Razali, dia merasakan dan dia begitu keyakinan bahawa belanjawan yang dibentangkan kali ini adalah belanjawan yang tidak ada legitimate, yang tidak ada keabsahan. Kerana ia dibentangkan oleh Perdana Menteri yang tidak mendapat perakuan di Parlimen. Sebab itu beliau dah tulis surat. Dia tulis surat dulu pada speaker. Dia kata kenapa tidak boleh dibawa usul undi tidak percaya ini. Bincanglah. Kalau ada kepercayaan, teruskanlah. Kalau betul-betul dia berkeyakinan, kenapa tidak dibawa? Sebab ini menyangkut soal perlembagaan. Dalam perlembagaan menyatakan seseorang Perdana Menteri itu mestilah mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Apabila berlaku sekarang ini ketidakpercayaan, ketidaksahihan jumlah ahli-ahli parlimen yang menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri itu, maka perlulah dibuat. Dan ini bukan perkara baru. Waktu Tun Sin On 1976, dia memangku jawatan Perdana Menteri, kemudian dia memegang jawatan Perdana Menteri. So dia pun bawa 15 hari ke 2 minggu lah selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, angkat sumpah, dia bawa usul di Parlimen, usul kepercayaan. Bahawa ahli-ahli Parlimen menyatakan kepercayaan kepada Tun Sin On sebagai Perdana Menteri. Apa ada masalahnya? Apa ada masalahnya? Begitu juga apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi naik sebagai Perdana Menteri, 2 minggu selepas dia beliau mengangkat sumpah, dia pun pergi ke Parlimen, dia pun membawa usul undi kepercayaan. Artinya ahli-ahli Parlimen dalam waktu itu percaya Pak Lah sebagai Perdana Menteri, yakin Pak Lah sebagai Perdana Menteri. Maka undi menang, jalanlah. Sekarang ini bila timbul soal ketidakpercayaan, benar. Saya tidak menafikan Tan Sri Muhyiddin ini adalah dilantik oleh Yang Tuan Agong sebagai Perdana Menteri. Tetapi ia subjek kepada kelulusan Parlimen. Parlimen hendaklah membuat endorsement. Kalau Parlimen tidak bersetuju, ahli-ahli Dewan Rakyat seramai 222 orang tu
dia tak dapat majoriti, maka dengan sendirinya dia gugur. Sebab itu saban malam dulu saya mengatakan yang boleh menggugurkan Perdana Menteri setelah ia dilantik. Apabila tuanku dah lantik seorang itu jadi Perdana Menteri, tuanku tak boleh campur tangan. Tuanku tak boleh cakap ia berhenti. Tak boleh. Tidak ada peruntukan dalam perlembagaan untuk memecat seorang Perdana Menteri. Jadi macam mana pun tak boleh buat apa. Melainkan pertama sekali dia mati. Yang kedua dia gila. Yang ketiga dia nak berundur dengan sendirinya. Dan yang keempat, dia tidak mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Jadi empat-empat perkara ni salah satunya mesti ada. Jadi sekarang ni dia hidup, dia tak gila. Okey? Dan dia pun tak nak berhenti. Jadi yang keempat itu, dia kena dapat kepercayaan lah di kalangan ahli-ahli dewan. Seramai 222 orang. Hari ini daripada 222 orang tu tinggal 220. Itu 2 orang setelah pun meninggal dunia. Satu di Batu Sapi, Lee Wun Kun. Dia mewakili Berparti Warisan. Satu lagi Allahyarham Datuk Hasbullah Osman. Itu daripada Barisan Nasional. Jadi tinggal 220. Daripada 220 ahli dewan ini yang ada sekarang ini, beliau kena mendapat sekurang-kurangnya 111. Kalau tak dapat 111, mana tidak ada keyakinan dengan sendirinya Tan Sri Muhyiddin kena mengundur diri. Itu mengikut perlembagaan. Apa masalahnya? Jadi selagi itu tidak dilakukan, Yang Berhormat Mulia Tengku Razli mengatakan, buat apa saya nak bincang pasal debate ini? Bajet dibentangkan oleh orang yang tak ada legitimate. Orang yang tak ada keabsahan. Boleh katakan macam bajet haram lah. Saya pergi ke parlimen, sebagai ahli parlimen, saya nak bentangkan bajet. Dalam bahasa kasar kata, lu siapa? Lu siapa ni nak bentang bajet ni? Saya Perdana Menteri. Bukti? Aku dah angkat sumpah dengan agung. Okey, bawa lah ke parlimen. Adakah kami semua setuju? Kalau kami semua tak setuju, please get out. Sebab kita membentangkan bajet ini soal masa depan negara. Soal seluruh rakyat. Kehidupan rakyat 32 juta. Ini bukan cerita main-main. Ini bukan cerita di Pagoh. Ini bukan cerita Parlimen Pagoh. Ataupun ini bukan cerita Kampung Selamat. Ataupun negeri Pasir Putih. Ini cerita negara Malaysia yang selama ini begitu dihormati, disanjungi sebab kita memelihara raja berperlembagaan. Sistem pemerintahan kita demokrasi Parlimen Westminster. Jadi kita meletakkan parlimen tertinggi. So mestilah sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa di saudara M. Marjuna Rashad follow Trump Amerika. Itu lebih kurang begitulah nampak gayanya. So jadi ini yang tertinggi. Kata Datuk Seri Zahid Hamidi, tempat yang tertinggi sekali yang paling sesuai platformnya adalah parlimen. Presiden UMNO pun bersetuju dengan pandangan Yang Mulia Tengku Razali. Artinya okeylah. Kerana nak bawa usul undi tak percaya itu datang daripada usul bil individu. Ada lebih kurang 26 orang. 26 orang bawa usul undi tak percaya. Dia terpulang pada speaker, dia nak bawa naik tak naik. Itu okeylah. Kita terimalah kerana urusan kerajaan perlu diutamakan. Tetapi sekarang ni urusan kerajaan juga perlu mengutamakan kedudukan Perdana Menteri. Bawalah usul kepercayaan. Bukan usul tak percaya. Apa takut kalau kamu yakin bahawa kamu mempunyai kesokongan daripada ahli parlimen? Masalah sekarang ni kamu diburu ketakutan bahawa tidak ada sokongan. Kalau ada sokongan, apa dah masalah? Walking tall to the parliament. Alright. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin, sila bawa usul. Di Dewan Yang Mulia ini kita mengusulkan undi kepercayaan kepada Perdana Menteri. Bahas undi. Kalau dia dapat 112, 113 undi, okeylah. Rakyat tak bising. Ini masalah sekarang ni, dia diragui. Dah jadi nak macam Trump lah. Trump ni Biden dah menang. Nak masuk Rumah Putih tak boleh. I'm the president. Saya teringat peristiwa macam mana dulu Tun Mustafa dengan Dari Saleh. Aku presiden. Aku Ketua Menteri. Takkanlah Tan Sri Muhyiddin mau melaksanakan tindakannya sebegitu. Saya amat bersimpati pada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Tuan Baginda melantik. Tapi belum melantik clause-nya seseorang yang pada fikiran Baginda. Baginda rasa Muhyiddin boleh dapat.
selepas diyakini oleh begitu ramai ahli-ahli parlimen yang ditemui satu persatu. Setelah diyakini apabila Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong bertemu dengan ketua-ketua parti. Okey, jumpa semua. Okey, jadi bila yakin Tan Sri Muhyiddin boleh mendapat keyakinan, okey, dengan ini lantiklah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Okey, angkat sumpah, tak ada masalah. Dia pun mula melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri. Okey, rakyat pun happy. Okey, menangani COVID dengan baik. Okey, sebagai abah ada perancangan ekonomi, bantuan. Okey, tak ada masalah. Tapi saya dah cakap, kerana pelaksanaan itu mungkin tidak terlaksana kerana bersasar dan sebagainya. Saya kata mendatang bulan September, rakyat akan menghamburkan maki hamun kepada Perdana Menteri. Sila rujuk pada kenyataan saya sebelum ini. Waktu awal-awal beliau menjadi Perdana Menteri, mengumumkan abah kau, abah lah. Sekarang dah pernah jadi. Dalam keadaan begini, beliau diragui mempunyai sokongan daripada ahli-ahli Dewan. Kalau itu keadaannya, dan selalunya kelazimannya dalam tempoh 60 hari, seorang Perdana Menteri hendaklah membawa usul undi kepercayaan. Benda ini berlaku biasa. Kenapa kita nak buat jadikan ianya luar biasa? Jadi apa yang dituntut oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah melalui suratnya, beliau mengatakan bahawa ahli parlimen dari Paguh itu tidak mempunyai keabsahan. There is no legitimate. Beliau tidak mempunyai keabsahan, legitimate, sebagai Perdana Menteri. Kalau itu keadaannya, kerajaan yang dibentuk oleh beliau adalah kerajaan yang tak ada legitimate. Kalau kerajaan yang tak ada legitimate, semua menteri-menteri itu tak sah lah. Sebab pelantikan itu adalah dibuat, pelantikan menteri-menteri, ahli jabatan ahli kabinet ini adalah atas nasihat Perdana Menteri kepada Agong. Duli Yang Maha Mulia melantik menteri-menteri ini setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri, dia selaikan senarai dia, jemaah kabinetnya. 1, 2, betul. Kali ini tak ada timbalan Perdana Menteri. Okey, Menteri Kanan 1, 2, 3, 4 sampailah 30 orang. Dan timbalan menteri keseluruhannya 70 orang. Sembah pada Agong. Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong terima atas nasihat Perdana Menteri. Tapi sekarang ni Perdana Menteri itu tak legitimate. Kalau Perdana Menteri tak legitimate, Menteri pun tak legitimate. Kalau Menteri tak ada legitimasi, macam mana bajet yang dibentangkan tu boleh sah? Sebab itu Tengku Razali mengambil keputusan, dia tak nak campur. Tengku Razali satu orang yang menjaga perlembagaan. Sebab itu saya lihat surat dia pada speaker, dia kata, saya nak bagi tahu soal perlembagaan harus dipertahankan. Kerana sebagai ahli parlimen, saya mengangkat sumpah. Apa sumpah ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat? Sebelum ahli-ahli parlimen bergelar wabi dan sebagainya, Dewan sebelum bersidang hari pertama, semua wakil rakyat hendaklah hadir dan mengangkat sumpah. Antara konten sumpah itu adalah memelihara perlembagaan negara. Itu kewajipan. Kamu dah bersumpah akan mempertahankan dan memelihara perlembagaan negara. Dan perlembagaan negara menuntut supaya Perdana Menteri ini hendaklah mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat. Jadi sebab itu dia mempertahankan perlembagaan. Sebab itu bila Tan Sri Muhyiddin cuba nak lantik beliau sebagai penasihat ataupun pengurusi Petronas, dia tak boleh terima. Sebab dia kata kalau dia terima jawatan itu, maka beliau mendapat gajian. Bila dapat gaji, maka bertentangan dengan perlembagaan. Sebab seorang ahli parlimen tak boleh terima gaji yang lain. Kalau itu dianggap pendapatan lain itu, maka dengan sendirinya dia tidak layak gugur sebagai ahli parlimen. Jadi sebagai ahli parlimen Gua Musang, dia nak mempertahankan kedudukannya sebagai ahli parlimen Gua Musang. Itu saja. Dan sekarang ni masalahnya dia kata kalau gini keadaannya, dia bersumpah. Dia dah bersumpah akan mempertahankan dan melindungi perlembagaan. So jadi dia tak nak campur lah. Orang lain nak campur soal bajet ni, buatlah dia kata. Tapi dia mahu direkodkan supaya dalam masa akan datang 10 tahun, 20 tahun mendatang, rakyat akan tengok. Oh, ada. Mana kita dah buat kesilapan. Negara pernah melakukan kesilapan, Perdana Menteri tidak mempunyai legitimasi, tetapi meneruskan dan sebagainya. Tapi ada seorang ahli parlimen bernama Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, dia tak mau terlibat dalam bajet itu. Itu cerita sebenarnya. Jadi saudara janganlah marah kata Tengku Razali tak habis-habis dan sebagainya. Ini saya nak bagi tahu terus terang.
Tengku Razali ni satu orang ni, kalau dia naik bawa kereta, driver dia bawa kereta, jalan ke 110, lebih 110 dia akan tegur. Mari, you banyak duit ke? Kenapa tegur? You nak bayar saman ni, sekarang you bawa 120. Itu orangnya. Dia luruh, dia pegang perlembagaan. Sebab itu sampai sekarang, tak boleh nak charge dia ada apa-apa. Sebab dia tak ada kes. Dia jaga Petronas, dia tak ambil gaji. Dulu, dia jaga Pemum, dia tak ambil gaji. Yalah, mungkinlah dia ada duit dan sebagainya, kita beza lah kan. Mungkin kita akan minta lah duduk gini. Tak ada. Jadi daripada tak ada keperluan. Bila Tuan Razak tegur dia, you tak boleh ada 2 bank. Sebab waktu tu jaga bank Umum Putra. Sedangkan waktu yang sama dah beli bank, Bancian Bank. Tuan Razak kata, okey tak apalah, serah pada UMNO. Bulat-bulat, duit dah bayar semua, seluruh saham dia tu diserah kepada UMNO. Bancian Bank, itulah akhirnya diubah kepada Bank of Commerce. Selepas jadi Bank of Commerce, merge dengan Bank Putra, jadilah CIMB. Itu Bank Tengku Razali. Tapi sebab dia dah serah, dia tak ambil. Dia orangnya begitu. Jadi dia nak memelihara legitimacy. Dia mahu negara ini mengikut perlembagaan. Perlembagaan kita sebab kita menjunjung ini kerajaan Duli Yang Maula Tuan Agong. Dan beliau sebagai members of the Royal Family, dia akan mempertahankan supaya Royal Family ini tidak dilihat salah. Itu dia punya standing dia. Jadi kita harus, kalau orang buat tindakan, kita harus menyokong lah. Untuk apa kita pertikaikan? Tapi apa berlaku? Ini Azmin pula kata, alamak, ni soal lagi. Cakap besar, berdegar-degar. Azmin kata apa? Dia melalui dalam Malaysia Gazette, dia kata Perikatan Nasional bakal menang besar dalam PRU 15. Silalah buat. Jangan cakap saja. Rakyat dah tak boleh nak tipu. You tak boleh nak convince rakyat. Macam saya kata, I beat you around 5. Tak boleh. Sebab orang tahu kekuatan kamu di mana. Sebab bila dia jadi pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Azmin begitu yakin mampu mendapat majoriti lebih besar. Kerana katanya dengan rekod sepanjang 8 bulan, kami mampu mendapatkan majoriti lebih besar dalam pilihan raya umum akan datang. Bagaimanapun dia kata kita tak boleh mengadakan sebarang pilihan raya ketika ini disebabkan oleh penularan COVID-19. Sikit-sikit COVID, sikit. Kalau betul-betul kamu hebat, pilihan raya. That's all. Ini tidak. Dan saya nak cakap terus terang. Ada 2 perkara ya. Satu, usul undi kepercayaan kepada Perdana Menteri. Satu lagi, bajet. Ini sekarang ni kerunsingan di hati pimpinan kerajaan hari ini adalah bajet ni besar kemungkinan akan ditolak. Sekarang ni dah tinggal 220 orang. 2 orang dah tak ada. Tengku Razali jelas, I tak mau campur tangan. Kalau itu yang diharapkan sokongan daripada ahli parlimen, daripada Barisan Nasional, dah tak ada. Kena ingat ya. Dulu Parti Berbumi, sekarang ni kedudukan Parti Berbumi sekarang ni, satu dia ada 5 orang ahli dia. Sebab dulu menurut 13, 12, 6 ikut Tuan Mahathir, dan kemudian seorang lagi ikut juga ke sana, tinggal lagi 5 orang ya. 5 orang daripada Parti Berbumi Persatuan Malaysia. Kemudian ada lagi 7 orang bekas-bekas ahli parlimen daripada Parti Keadilan. Memang dulu 11 orang asalnya yang mengikut Azmin dan sebagainya, 11 orang. Tapi 4 sudah cabut. Sebab 4 ni tersinggung yang amat sangat apabila Azmin tidak melantik mereka sebagai ketua penaja Parti Berbumi Bersatu. Itu yang saya katakan tiap malam. Parti Berbumi Bersatu ni wujud ke? Masih bertaraf penaja dah 5 tahun dah. Macam mana kalau nak lawan nak kata UMNO ni tak mengenang budi, UMNO ni parti kecil. Macam mana Datuk Seri Anwar Musa kata UMNO ini parti kecil, UMNO parti kalah, sedar diri dah apa semua. Itu yang buat saya marah. Sebab suruh dia nak sokong Parti Berbumi Bersatu tu, parti yang belum lagi didaftarkan secara tuntas. Tak ada, masih lagi bertaraf pro-tem committee. Okey? Daripada 5 campur 7 ada 12. Okey? 5 campur 7 12. Kemudian bekas daripada UMNO yang melompat. Okey, ada 16 orang. So 18. Itu campurlah 18 daripada PAS. Ada 36. Okey? 36 ni kita tak tahulah. Saya tengok tu 11 PBM 5 campur 7 12. 12 campur 16 28. 28 campur 18
28 campur 18, 28 campur 18, 30, 46. Campur dengan Sabah dan Sarawak, maksimum ada lebih kurang 85. Betul lah apa yang Lokman Adam kata ada, bahawa maksimum ada 89 undi. Kerana Parti Keadilan, dia ada 39. Sebab yang melompat tu dapatlah balik 4 orang. Parti Keadilan 39. Okey. 39 campur 4. 4 patah balik, dia ada 43. 43 campur 42 daripada DAP. Dah ada 85. Campur 11 daripada ini apa PAN, Parti Mak Sabu 11. Jadi 84 campur 11 dia ada 95. Kalaulah UMNO punya orang pula ni Tengku Razali sokong dia pula dah 96. Datuk Najib sokong 97. Sedangkan Parti Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin cuma ada 85. Mereka sekarang ni tengah dibayangi oleh ketakutan. Arif Muluk, mana berani UMNO keluar dari kerajaan Muhyiddin? Ini bukan soal mereka keluar. Ini soal tak datang sakit perut je pada hari pengundian. Sebab itu kita tengok tadi 97 bagi 85. Bermakna 197, 85, 192. Kita ada 222, tak termasuk daripada Sabah dan Sarawak. Nur Asmida nak jadi ahli agama boleh bertanding. Nur Asmida sila bertanding, tak ada masalah. Azman Yusof ini seorang nak pecah belahkan UMNO, ikut dia habis kuasa UMNO. Dia bukan pecah belah. Saya Azman, sila saya bagi penjelasan, saya bagi pencerahan. Sebab tu kita jangan come to the conclusion. Kita kena tengok. Takkanlah benda tak betul kita nak kata betul. Takkanlah hanya mengikut kehendak hati kita. Dan hendakkan sokongan begini, akhirnya kita buat benda ini akan dilihat. Jangan lupa, ini handset ini dihantar ke satu dunia. Zaidun Cik Mat, berkecuali Datuk. Berkecuali pun keduaan Rizaknya akan jadi begitu. Dan sebab itu bagi Tengku dia tak mau campur. Malu. Benda ini memalukan negara. Jangan saudara ini jump to the conclusion tiba-tiba nak tuduh, jangan. Mesti ada sebab. Kenapa dia buat begitu? Oh, kalau dia jadi Perdana Menteri. Ini salah. Ini satu andaian. Datuk jadi ahli parlimen, saya masuk UMNO, Aizan Hashimura. Saya tak nak jadi ahli parlimen, saya tak berminat. Dari dulu lagi, waktu saya dalam pergerakan pemuda dan sebagainya, saya tak berminat. Ini saudara boleh bincang dengan Datuk Dr. Zamri. Pun saya tak berminat. Saya lebih suka menjadi seorang pengulas bebas. Memberi pencerahan kepada teman-teman. Dan kalau tak betul, kita mengkritik. Kita mesti ada peranan kita. Kalau kita masuk gelanggang, kita buat benda punya semuanya kita betul, kita bukanlah Mr. Nose. Jadi apa-apa yang saya nyatakan sepanjang malam ni, tidak lain tak bukan saya akan baca perlembagaan. Jadi Rashidah Nawab, Datuk, undi kira majoriti yang ada dalam parlimen ajuan ke... Yes. Undian itu dia buat itu untuk undian pada bajet ini. Dia ada dua perkara beza lah. Tetapi untuk undian kepercayaan terhadap Perdana Menteri, dia tak suka tak suka Tan Sri Muhyiddin mesti dapat 112 undi. Kalau dia tak dapat 112 undi di kalangan ahli dewan, bermakna dia tak ada sokongan majoriti. Orang datang ke tak datang ke, dia kena cari 112 undi. Itu usul undi kepercayaan. Saya katakan dua benda yang berbeza. Yang akan berlaku hari Khamis ini bukan undi kepercayaan. Hari Khamis ini adalah usul terhadap bajet yang UMNO tuntut, cadangan daripada Dr. Najib. UMNO tuntut pertama sekali permasalahan kumpulan wang sekenan pekerja. Yang kedua, persoalan dengan moratorium yang tak ada kena mengena pun dengan keuangan negara. Minta supaya kerajaan meluluskan dan juga bantuan-bantuan lain kepada rakyat, serta beberapa projek yang dilihat begitu mega apa semua diperbetulkan balik. Itu tuntutan UMNO. Tapi UMNO, Barisan Nasional jelas. Begitu juga dengan presidennya Datuk Seri Zahid Hamidi. Kalau tak ditangani masalah bajet,
tak ditangani masalah moratorium, kita takkan sokong. Jangan salahkan UMNO. Jadi artinya UMNO ni berlapang dada lah, nak hadir lah untuk mengundi dan sebagainya. Berbeza dengan Tengku Razali. Dia kata, saya tak mau hadir. Saya tak mau campur. Kerana bajet ini datang daripada orang yang tak ada legitimate. Orang yang tak ada absahan sebagai Perdana Menteri. Dua perkara ni. Jadi bajet ini satu hal. Dan Tan Sri Muhyiddin kena buat usul undi kepercayaan ni. Kalau tidak, dia kena bubarkan parlimen. Ataupun berhenti dengan sendiri. Kalau dia dah tak dapat kepercayaan di kalangan ahli Dewan, dengan sendirinya, dia kena berhenti. Dia kena menghadap agung, ampun tuanku, Patik minta ampun sebab apa yang Patik junjung kasih atas setiap kepercayaan tuanku pada Patik, tapi Patik gagal untuk mendapat sokongan daripada ahli Dewan. Dengan ini, Patik serahkan kembali pelantikan tuanku pada Patik. Tuanku pun terima dengan senang hati. Itu cara dia. Dan Malaysia selama ini terkenal sejak mencapai kemerdekaan, kita begitu berhemah mempertahankan perlembagaan, menjagakan tata cara kita dengan sebaiknya. Cuma tahun ini, sebagaimana di Amerika macam Biden kata amat memalukan bila Trump masih lagi tak mau mengiktiraf. Itu di Amerika. Di Malaysia ni masih lagi tak mau diwujudkan usul undi kepercayaan di parlimen. Dalam keadaan begitu amat memalukan negara kita. Dan saya rasa, saya harap saudara faham apa yang saya lontarkan malam ini. Kita bincang lagi besok, kita tengok apa yang ada lagi di parlimen. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.